Cikgu tutup mic. Tutup mic. Oh, okey. Sorry. Macam mana boleh tertutup mic? Okey, cikgu saja nak cerita lah. Okey, minta maaf lah tertutup mic tadi. Okey, saya nak cerita tentang apakah kejayaan diri. Okey, kejayaan diri ni, sebelum cikgu start ajar AdMed, cikgu sajalah nak bagi sedikit cerita tentang kejayaan diri. Kejayaan diri ni dia bukan tunggu awak SPM. Okey, tunggu SPM dapat result, itu baru berjaya. Tak, kejayaan diri ni dia ada setiap hari dalam diri kita, apa kita buat. Contohnya macam sekarang, awak berjaya mengikuti kelas online, berjaya join tu pun dah satu kejayaan. Okey, step yang pertama. Bila awak dah belajar sikit, mungkin satu soalan, betul awak cuba buat sikit, maknanya kejayaan diri awak hari ini sudah bertambah. Jadi bila kadang-kadang setengah orang dia setelah dia bekerja keras, dia nak appreciate diri dia. Bila dia nak appreciate diri dia, mungkin dia akan bagi reward lah. Mungkin reward tu tak semestinya RM1 tau. Reward tu boleh jadi, okey, awak katakanlah awak suka tengok cerita seram. Ada siapa suka tengok cerita seram? Jiha suka tak Jiha? Tak suka Jiha? Cerita seram. Ada setengah orang dia suka tengok cerita seram. Jadi kan dia bagi reward untuk diri dia hari tu, dia boleh tengok cerita seram untuk tempoh berapa jam. Ada masa dia. Okey, ada tempoh masa lah, bukan sepanjang hari. Jadi kejayaan diri, katakanlah awak boleh buat sesuatu yang memberi kebaikan pada diri awak, itu dikira kejayaan diri awak dan awak boleh bagi reward untuk diri awak. Okey, bagilah reward untuk diri awak. Mungkin benda-benda yang kecil yang mengembirakan awak sendiri. Tak semestinya orang lain kena bagi kat awak, tapi awak boleh buat untuk diri awak sendiri. Mungkin ada setengah orang dia suka main game. Main game ni boleh, tapi kena ada kawalan lah. Okey, katakanlah hari ni saya dah ikut banyak kelas, saya dah dapat buat latihan. Kejayaan diri awak tu mengikuti kelas, buat latihan, boleh mendisiplinkan diri awak, awak bagilah reward sikit, main game, tapi kena had masa. Had masa dia macam, mungkin tempohnya jangan terlalu lama. Maknanya awak kena atur dah awak punya masa tu. Walaupun awak nak bagi reward tu tak bolehlah melebihi tempoh awak belajar. Okey? Cikgu bukan beletih, saja nak bagi tahu. Okey, awak kena tahu kejayaan diri ni merupakan satu pencapaian yang jujur di dalam apa jua yang awak hendak dalam hidup awak. Okey, macam belajar ni mungkin ada setengah orang tak hendak, tapi kalau awak tak mau belajar, awak akan orang kata akan melalui kebodohan atau kejahilan sepanjang hayat. Okey, jadi bila awak berjaya, maknanya awak ada kemajuan yang awak nak capai. Okey, jadi mungkin hari ni maju sikit lah sebab mungkin sebelum-sebelum ni tak dapat buat 10 soalan. Awak maju sikit dah, awak dapat buat 10 soalan. Okey, macam itulah. Okey, so cikgu rasa dah ramai ada, so cikgu akan start kelas. Okey, cikgu akan start kelas masih dengan logaritma. Kemudian separuh masa lagi cikgu akan masuk tajuk janjang lah. Okey, so kita tengok tajuk. Okey, kemudian chapter 4. Okey, masih chapter 4. Okey, cikgu letak sekejap. Cikgu tengok, tanya kepada yang dah cuba pada kelas klik. Cikgu tengok tapi cikgu tak sempat tanda lagi. Tapi cikgu tengoklah siapa yang dah buat. Okey, ada yang tulis tangan, ada snap picture masuk, letak kat situ. Kalau ada pertanyaan boleh tekan mic, letaklah pertanyaan di situ. Okey, kena rajin lah. Okey, kita tengok muka surat 52 ni. Okey, muka surat 52 ni siapa nak baca? Ada siapa-siapa volunteer nak baca? Mukhlis boleh baca, Mukhlis? Nak dengar suara awak juga kan? Manalah tahu, cikgu ada jumpa video tau.
dekat TikTok. Dia tengah belajar macam cikgu ajar ni, dia lupa tutup mic, tapi dia nak bagi tahu yang dia kata dekat sekolah tak boleh tidur, dekat online boleh tidur. Tiba-tiba mic tak tutup. Cikgu dia kata tutup mic. Sebab tu lah cikgu sajalah sebut nama siapa-siapa kan. Petiklah nama siapa-siapa. Mukhlis, okey tak Mukhlis? Boleh tak baca? Baca soalan. Baca soalan. Diberi log bahawa log 3 2 ingat Log 3 tak apa, log asas 3 2 sama dengan X. asas 3 2 sama dengan X dan asas 3 sama dengan Y. Ungkapkan setiap yang di dalam sebutan X. Okey, so dia suruh ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Okey. Kalau dia suruh ungkapkan dalam sebutan X dan Y, makna awak tahu tak soalan tahun lepas banyak ungkap-ungkap. Ya, ungkap je. Okey. So, dia tak ada nombor. Dia macam inilah X, Y. Okey. So, awak kena bagi tahu hujung dia, hujung jawapan tu mesti ada X, Y. Macam itulah. Okey. Cikgu muat tak cikgu? Kalau cikgu besar kan tulis kat situ. Tak apalah kot. Sebab cikgu tak bubuh dalam tu. Okey, tak apalah. Okey, so kita tengok dia ada bagi contoh tu, tapi cikgu bagi contoh ni. Kalau kita tengok contoh ni. Okey, kalau tengok contoh ni awak tengok log asas 3 64/45 tu. Okey, 64 tu awak boleh macam pemudahkan dia. 64 tu sifir berapa boleh. Tapi sifir yang paling rendah lah. Jangan ambil sifir yang macam 8 ke, tak mau. Okey, ambil sifir yang macam 2. Okey, macam tu lah. Lepas tu 45 tu 5 kali 9 kan. Tapi 9 tu awak boleh jadikan dia dalam bentuk indeks lah 3 kuasa 2. Okay, dia nak macam tu. Kita jadikan dia macam bentuk indeks tu. Lepas tu kita pecahkan. Kembangkan. Log tu daripada seketui jadi 3 ketui. Okay. 3 ketui. 1, 2, 3. Okay, dan awak kena tahulah kalau darab dia akan tambah lah. Kalau bahagi, tolak. Okey. Lepas tu, dekat atas ni dia dah bagi maklumat dah. Okey, jadi satu lagi kenapa kita kena pakai 2 dengan 3. 3 ni sebab dia log 3 dia jadi 1. Nombor-nombor yang kita nak guna, biasanya dia ada kat atas ni. Dia ada hint dekat atas ni. Okey, nombor yang kita boleh gunakan dekat sini 2, 3, 5. Okey. Bila awak nak selesaikan benda ni, awak kena fikir yang ada 2, ada 3, ada 5. Sebab bila ada 3 nombor ni, bolehlah buat sesuatu. Okey. Jangan ambil nombor yang macam berapa? 7. Memang stuck kat situ, apa pun tak boleh buat lah. Tak jadi apa lah kan. Okey. So dia punya hint dia macam tu. Tengok pada maklumat yang diberi. Okey. So begitulah betul dia, dan hujung dia awak tengok ada XY. Walaupun ini tak ada XY tapi dia masih ada XY di sini. Itu maksud dia ungkap kan. Ni semua soalan SPM 2020 semua ungkap tak ada nombor. Dia macam ni, dia nak yang macam ni lah, ungkap ni. Okay, so cikgu rasa awak boleh faham tu. Lepas tu kalau situasi macam ni. Okay, tadi cikgu bagi tahu dia kena pakai nombor 2, 3, 5 kan. Tapi dalam soalan B ni dia dia asas 8. Okay, bila dia asas 8, awak kena tukar asas. Ingat lagi tak macam mana tukar asas? Okay.
Tukar asas kan, dia kena tukar asas. Dia guna asas apa? Asas yang paling mudah. Okey? Okey, kita guna asas yang paling mudah. Okey. Katakanlah macam ni, log 8, log asas 8 0.12. Okey, cikgu cerita sikit lah. Tadi cikgu dah bagi tahu boleh guna nombor 2, 3, 5. Tapi dalam situasi ni tiba-tiba ada asas 8. Okey. Okey, langkah pertama ialah awak kena jadikan dia dalam bentuk pecahan 3/25. Yang ini ni tukar dalam bentuk pecahan. Sebab bila dalam bentuk pecahan kita boleh buat sesuatu. Okey, so kita kena tukar asas kepada antara antara nombor 2, kita nak guna 2, 3 ataupun 5. Okey, macam mana kita nak buat keputusan? Ni awak berlatih buat keputusan kan, nak guna nombor 2 kan, nak guna nombor 3 kan, nombor 5. Okay, memang ada jawapan dekat situ, tapi cikgu nak kenapa? Kenapa kita nak ambil log 3? Siapa tahu kenapa kita kena ambil log 3? Kita tak ambil log 2. Log asas 2, kita ambil log asas 5. Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa kita ambil log asas 3? Sebab asas 3 kat soalan tu. Asas 3 dekat soalan. Okey, okey kita tengok dekat sini. Betul, pandai. Sebab dekat soalan ni dia asas 3. Walaupun cikgu bagi tahu kat awak tadi, okey. Nombor yang awak boleh pakai tadi 2, 3, 5. Tetapi dekat soalan ni asas dia adalah 3. Jadi kena pakai asas 3 lah. So, asas 8 ni tukar pada asas 3. Okey, so yang ni 25 tadi Okey, awak tulis log 3 per dengan log 3. Okey, atas bawah mesti asas yang sama. So, cikgu bagi tahu kat hampa, orang kecil ialah 8. Orang kecil selalu jatuh bawah. Orang besar selalu duduk atas. 3/25. Okey, yang ni nombor besar, kecil ni, kecil. Asas ni akan jatuh bawah. Kenapa asas jatuh bawah? Macam cikgu tak boleh jawab macam tu, tapi kalau apa nak relate dengan kehidupan seharian kita, asas tu mestilah macam tapak rumah lah kan, duduk kat bawah kan, macam tu lah. Tapi ingat asas mesti duduk bawah, sebab tu 8 duduk bawah bila kita nak tukar asas. Ini proses tukar asas ni. Step yang kedua ni adalah proses tukar asas. Okay, kalau awak tak mahir tukar asas, awak kena mahirkan dirilah. Dan formula tukar asas dia bagi dah kat sini. Okay, kemudian apa kita nak buat? Kalau per maknanya tolak lah. Sebab tu lah log 3 tolak log asas 3/25. Kemudian yang bawah tu ialah, okay, 8 ni kan tadi cikgu dah kata 2, 3, 5, 8 tak ada. Jadi kita nak pakai 2 ke, kita nak pakai 3 ke, nak pakai 5? Tentulah kita akan pakai 2. Sebab apa? Sebab 2 kuasa 3 adalah 8. Okay, sebab itulah log 3, 2 kuasa 3. Boleh ikut ke setakat ni? Siapa boleh ikut angkat tangan? Yang ada yang tidak. Okay. Tak boleh ikut tanya tak? On mic boleh? Tanya kat ruang chat pun boleh. Okay. Sebab tu kita pakai 2 kuasa 3. Sebab 2 kuasa 3 adalah 8. Okay. So sekarang ni cikgu dah bagi tahu awak kalau kuasa ada di atas, tendang dia pergi depan. Kalau di kuasa duduk depan, tendang pergi belakang. Lebih kurang macam tu je kerja dia. Pimai-pimai macam tu je kerja dia. Okay, so sekarang ni atas tu awak salin dulu. Log 3 tolak log 3, 25. 25 tu kalau sifil 25 tu apa ni? 5 kuasa berapa? 2. Kuasa 2. 5 kuasa 2.
Okey, per dengan kalau nak tendang siap-siap pun boleh. Okey, jadi 2 log 3 2. Okey, yang ni kalau nak tendang siap-siap pun boleh ni. Jadi tak banyak step sangat kan. Jadi 2 log 3 5. Okey. Tendang siap-siap. Kalau tak mau tendang siap-siap, step awak jadi panjang lah. Tapi boleh je kalau takut cuai. Okey, so sekarang ni log 3 3 adalah 1. Tolak 2. Log 3 5 tengok dekat maklumat yang diberi. Dia bagi itu adalah Y. Okey, kemudian 2 log 3 2 dia bagi dekat maklumat ni adalah X. Okey. So apa ni 2X. Okey, betul tak? 2 3. Ni careless. Ni 3. Okey, 3X. Boleh ikut dah? Harap hampa boleh ikut. Okey, cikgu cuba besarkan. Jadi cikgu tak pakai banyak ruang sangat. Cikgu cuba besarkan. Okey, nampaklah besar sikit kat skrin hampa kan. Okey, so cikgu teruskan lagi. Tapi cikgu nak salin kat sini. Sebab pause lagi. Bila cikgu, tak payah cikgu scroll naik atas. X log. Siapa nak try boleh try A tu. Kemudian nanti semak dengan cikgu. Okey, okey, kita tengok. Ini soalan dia. Okey, soalan dia log 3750. So cikgu bagi masa kat awak 1 minit. Mungkin nak cuba? Nak cuba ke atau nak fikir? Boleh buat macam mana? Okey lah macam tu kan. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Okey, lagi 2 orang dia tak masuk. Siapa 2 orang tu tak tahu. Okey, harap ada yang dah dapat gambaran. Tapi siapa yang tak dapat gambaran, mungkin boleh dengar cikgu. Siapa yang dapat gambaran tu boleh teruskan. Okey, sambil-sambil tu boleh semak lah kan. Tapi kadang-kadang admit ni sama dengan admit lah. Dia kadang-kadang ada banyak cara. Tapi nilai akhir tu awak dapat sama lah. Okey, tapi ni cara yang cikgu boleh tunjukkan ke awak. So kita tengok log asas 3. Okey, asas dia 3 tak boleh tukar asal lah, selamat. Okey, senang cerita kalau asas sama. Okey, kita tengok asas sama, senang cerita. Sekarang dalam situasi ni asas dia adalah 3. Okey. So sekarang ni kita teruskan. Okey. Jadi log asas 3, tapi 750 tu kita kena buat sesuatu lah. Okey, kita boleh pilih nombor 2. Macam cikgu bagi tahu tadi, boleh pilih nombor 2, 3 dan 5. Okey. So kita pilih lah. Berapa kali berapa dapat 750. So sekarang ni cikgu pilih 2 dulu sebab ada nombor 2. Lepas tu cikgu pilih nombor 3. 2 kali 3, 6. 6 kali berapa dapat 750. So hampa try lah tengok kalkulator kan. 750 berapa? Bagi 6. 125. 125. Ya, 125. Tapi cikgu tak mau pakai 125. Sebab apa? 125 tu sama dengan 5 kuasa? 5 kuasa berapa? 5 kuasa 3.
Ya, 5/3. Walaupun dia 125, tapi 125 tu nombor besar sangat. Kita kan nak pakai nombor 2, 3 dan 5 je. Jadi 5/3. Okey, macam tu proses nak berfikir. Okey, cikgu kena ajar awak proses awak nak berfikir. Nilai akhir tu kalau betul proses awak, insya-Allah akan dapat jawapan yang betul lah. Macam juga awak. Kalau awak ada usaha baca buku, buat latihan, insya-Allah kejayaan awak tu, hasil awak tu betul. Takkanlah awak tak baca buku tiba-tiba AMAT dapat A. Takkanlah awak tak buat latihan tiba-tiba AMAT tu nak boleh dapat A+. Itu satu yang mustahil. Kalau proses awak berfikir betul, nilai akhir akan betul lah. InsyaAllah. Okay. Cikgu ajar macam mana proses awak nak berfikir. Okay, so sekarang ni kita pecah. Adik-beradik ni kita suruh dia duduk rumah masing-masing pasal dia dah kahwin. Darab kan, darab tu kahwin kan. Okay, so kita suruh dia duduk rumah masing-masing lah. Hampirlah duduk rumah hang sendiri kan. Kalau darab jadi tambah. Okay, log 3 tambah log 3, 5/3. Okay, 5/3 tu kalau nak tendang siap-siap pun tak apa. Kalau tak mau tendang, ada satu step lagi lah. Okay. Kalau nak tendang siap-siap pun cepat, okay, lagi cepat. Jadi tendang di depan, okay, yang atas tendang di depan. Kalau depan tendang di atas. Dia pergi macam tu dia, imam-imam macam tu je. Okay, so seterusnya apa awak nak buat? Rujuk maklumat yang dia bagi. Dia dah bagi maklumat dah tadi ni, yang cikgu biru kan ni tadi. Okay, yang cikgu biru kan ni maklumat kat atas tadi. Okay, so kita dapatlah jawapan. Okay, yang ini adalah X tambah, ini apa? 1. Yang ini adalah 3 kali 3Y. Okay, boleh? Boleh kot? Boleh. Alhamdulillah. Mantap kan? Apa ni, Syed gambar apa masak kat dapur ya Syed? Syed pandai masak Wow. Hebatlah hampa pandai masak. Okay. So begitu proses berfikir dia. Kalau awak tak dapat proses berfikir ni, blur lah sikit Amek. Okay, tapi proses berfikir awak ni apapun, walaupun jalan kerja berbeza, mesti ikut law dia. Law yang diberi, formula yang diberi. Sebab kita ni pengguna kan, kita tak pandai cipta formula kan. Lagipun formula ni dah berzaman-zaman kan. Zaman cikgu pun pakai formula ni lah. Jadi kita guna je lah. Okay. So, mesti ikut lah. Jangan pandai-pandai buat formula sendiri. Kalau darab, tambah. Kalau tolak, dibahagi. Itu law. Macam tu lah. Okay, kalau siapa yang macam dia, senang ni, kacau ni, terus je buat. Nampak je cikgu papar soalan, terus je buat. Okay, macam ni soalan nombor 2. Lepas tu semaklah jawapan dengan cikgu. Ataupun semaklah jalan kerja ke, ataupun start kat mana-mana tu kan. Okay. Ada antara awak ni dia terror. Okay. Cikgu tunjuk satu-satu sebab cikgu bimbang ada yang menangis bucu katil, bucu meja. Tak faham apa pun cikgu ajak. Cikgu selalu dengar. Pelajar-pelajar selalu kata apa? Cikgu tuition ajak lagi faham. Cikgu sekolah ajak tak faham. Tak tahulah kan. Harapnya bolehlah faham kan. Cikgu pun tak tahu nak ajak macam mana lagi nak bagi hampa faham. Okay. Okay, so kita teruskan nombor 2 ni. Okay, nombor 2 ni asas dia 3. Okay, selamat. Asas dia macam soalan dah, macam maklumat diberi dah. Asas 3, tak payah tukar asas. Okay. Memang kita kena tengok asas dulu. Asas yang mana? Yang nombor 3 kecil tu. Dek tepi perkataan huruf G tu. Yang tu asas untuk log. Asas sama, okay, senang cerita. Senang kerja. Okay, nak buat apa? Nak buat, kita kena buat dekat 81 dengan 200 lah. 81 dengan 200 tu nak buat macam mana? Kena guna nombor 2, 3, 5. Pasal apa guna 2, 3, 5? Sebab soalan ni dekat maklumat atas dia tu,
dia ada nombor 2, 3 dan 5. Kita kena jawab berdasarkan maklumat yang diberi. Dia bukan saja-saja bagi, no? Okay. So sekarang ni kita tulis lah. Log 3. Okay. So sekarang ni 81. 81 tu kita boleh buat apa? 304. 204. 304. 3. 304 ya betul. 304. Siapa jawab tadi tu? Lena eh? Siapa? Suara siapa perempuan tadi tu? Saya. Lena, bagus Lena. Apa ni? Kemudian yang bawah tu nak buat apa? Seorang lagi siapa tu lelaki? Cikgu ni. Tahniah pada yang jawab tadi tu. Ada jangan malu-malu belajar. Okey, 200 nak buat apa pula? Nak pakai nombor apa? Nak pakai nombor 2, 3, 5 je. Tapi apa? Macam mana nak guna? Mungkin dia akan ada banyaklah benda, banyaklah nombor yang awak akan pakai. 200 ni apa? Berapa kali berapa? Okey. Ada banyaklah tapi nak pakai nombor yang mana? Pakailah nombor antara 2, 3 dan 5. Kalau dia 9, awak kena buat 3 kuasa 2. Macam itulah. Kalau dia 8, 2 kuasa 3. Kalau dia 5, mungkin 5 kuasa 2. Macam itulah. Okey, tapi masih ada nombor 2, 3, 5. Okey, so dalam situasi ni cik, mungkin awak ada antara awak ni dia ada jalan kerja lain tapi mungkin akhirnya sama jawapan. Tapi sekarang ni cikgu nak ajar awak pakai nombor 2 kuasa 3. 2 kuasa 3, 8. 8 darab 5 kuasa 2. Ya. Cuba hampa tekan. Dapat tak? 2 kuasa 3 darab 5 kuasa 2 dapat tak? 200. Tekan kalkulator tengok. Dapat. Dapat. Okay. Sekarang ni hampa tengok tak? Nombor yang ada ni semua antara 2, 3, 5. Okay, berdasarkan maklumat tadi, ada 2, 3 dan 5 je nombor. Okay, so itulah cara proses awak berfikir. Okay, tapi ada mungkin 5 kuasa 2 darab 2 kuasa 3, sama lah benda tu kan. Okay, dapat 200 juga kan. Okay, so sekarang ni, pasal dia dah kahwin, kita suruh dia pergi duduk rumah sendiri lah. Pecah lah duduk rumah sendiri kan. Pecah adik-beradik ni. Okay. Pecah adik-beradik ni. Log 3. So, 3 kuasa 4. Kalau nak tendang siap-siap pun tak apa. Sebabnya dia akan, jalan kerja awak taklah jadi panjang. Tapi cikgu tak mau tendang siap-siap. So, sekarang ni tolak log 2 kuasa 3. Sebab dia darab tu, okey cikgu buat kurungan. Dia ditambahlah kan sebab dia darab. Okey, log ni 3 lupa. Okey, log 3 5 kuasa 2. Okey, gitu. Okey, boleh ikut lah setakat ni. Siapa boleh ikut angkat tangan? Saya. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tengoklah juga respon awak. Okey, ikut-ikutlah ada yang tidak meleleh yang liak. Okey, so seterusnya ni, apa kita nak buat? Apa kita nak buat ialah kita tendang ke depan. Tendang ke depan. Log 3, 3. Okey. Tolak 3 log 3, 2. Tambah 2 log 3, 5. Okay. So dah jadi macam ni. 4, ni jadi 4 lah. Log 3, 3 tu adalah 1 kan. Jadi 4 lah. Okay. Kemudian tolak dalam bracket 3, ni adalah X. Itu 2 tambah 2 itu adalah Y. Okay, kalau kita nak hilangkan bracket tu dia akan jadi macam ni lah. 3x tolak 2y. Begitu jawapan akhirnya. Okay,
Boleh faham? Siapa faham ke tangan? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Siapa tak faham bagi tahu cikgu, saya tak faham dekat sini-sini. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa macam ni? Bagi tahulah. Kalau tak bagi tahu mana cikgu tahu kan? Sebab wire kat kepala awak tu tak bersambung dekat wire kat kepala cikgu. Okay? Okay, so harap awak dah salin aku Noh. Salin dah kan? Dah. Ashila dah salin belum? Dah, okay. Alhamdulillah. Kalau tak dan salin nanti tengok video rakaman lah. Cikgu dah rakam kan? Okey, kita teruskan. Nombor 3 ni. Cikgu beri masa awak buat side. Awak berfikir side. 1 minit. Okey. So, yang ni kita langkah pertama kita tengok asas dia. Asas dia 3 sama seperti soalan. Okey, kalau sama senang kerja. Kalau tak sama kena tukar asas. Ni saya cikgu salin ni noh. Ni maklumat yang biru ni cikgu tulis kat atas ni adalah maklumat yang diberi oleh soalan tadi kat atas tadi. Maklumat ni kena gunakan. Okey, so kita tengok ni. Kita tengok, mula-mula tengok asas. Okey, asas dia yang mana? Yang kecil sebelah G tu. Okey, yang kecil sebelah G tu itulah asas. Okey, so nak buat apa? Bila asas sama tulis je lah salin dia. Tak payah buat apa-apa, tak payah tukar asas. Tapi kita kena tukar bentuk perpuluhan kepada pecahan. Okey, so macam mana cara awak tukar perpuluhan kepada pecahan? Okey, kalau awak nak tahu dia 375 per 100 kan? Okey, kemudian 375 per 100 ni kalau nak pemudahkan lagi boleh tak? 375 bahagi 100. Empat pecahan. Kalau pecahan, kalau awak tekan A, B, C dekat kalkulator tu dapat 15/4. Faham tak macam mana cikgu dapat 15/4? Faham. Okey, hampa dia dah ataupun okey 3.75 kalau terus tekan 3.75 tekan ABC. Dah 3.75 ABC. Okey. Okey, kalau awak tak tukar, satu lagi cara kalau awak tak mau buat 375 per 100 ni, cara ni tekan kat kalkulator, awak tekan 3.75. Kalau siapa ada kalkulator buat nah. Awak tekan kat kalkulator 3.75. Lepas tu awak sama dengan, okey, bila sama dengan, awak tekan shift ABC. Terus dapat 15/4. Okay, so dia tak mau nombor besar-besar sangat. Nombor besar-besar ni serabut kan. Okay, duit besar tak apa. Okay, so 15 cikgu bagi tahu dah tadi boleh guna nombor berapa? 2, 3, 5. Okay, 2, 3, 5. Sebab soalan dekat soalan ada 2, 3, 5 saja. So, apa kita nak buat? Okay, kita akan guna nombor tu. Log 3. Kalau 15 maknanya 3 kali 5 lah kan? Betul. Pandai. 2 kuasa 2. Okay, baru kita boleh suruh dia balik duduk rumah sendiri. Sebab dia kahwin kan.
Okey, tu duduk rumah sekali, satu je. Sekarang ni pecah 3 lah, 3 rumah. Okey, 3. Kemudian kalau darab dia ditambah log 3, asas 3, 5. Kemudian tolak. Okey, tolak log 3, 2, asas 2. 2 kuasa 2, 2 asas 2 pula. Pula tenang siap-siap pun boleh. Tenang siap-siap lah cepat sikit. Tak banyak raja kan. Kalau kuasa tu tenang siap-siap. Taklah banyak kerja sangat, tak banyak. Okey. So seterusnya log 3 tu 1. Okey, kemudian berdasarkan maklumat di atas tu ini adalah Y. Kemudian ini adalah 2X. Okey, faham Faham. Okey, so nombor 4, 5, 6 nanti awak buat kat kelas sikit. Tapi cikgu rasa cikgu kena tunjuk satu lah yang tukar asas ni. Nak nombor 4 ke 5 ke nombor 6? Pilih. Sebab asas dia tak sama. Nombor 5. Nombor 5. Okey, 4, 5, 6 asas tak sama, kena tukar asas dulu. Okey, nombor 5. Cikgu tunjuk apa nombor 5. Okey, 5 ni asas dia 50. Tapi dekat soalan, maklumat di atas tu, dia asas dia 3 kan? Log 3, 2 sama dengan X. Log 3, 5 sama dengan Y. Okey, jadi asas dia tak sama. So, soalan ni kena tukar asas dulu. Okey, macam mana cara nak tukar asas? Okey. Log 53 nak tukar asas. Kita kena ambil log asas 3 sebab maklumat dekat atas tu log dia asas 3. Tulis atas bawah log 3, log asas 3. Okey, 50 tu kecil. Asas jatuh bawah. Okey, 3 duduk atas. Okey, boleh ikut tak? Ikut tak? Boleh. Yang ni jadi 1 kan? Log 3, asas 3 tu 1. Jadi log 3, 50. 1 tak payah buat apa-apa lah, salin je lah. 50 tu lah boleh buat sesuatu. Tapi nak buat sesuatu mesti pakai nombor 2, 3, 5. Supaya dekat maklumat 2, 3, 5. Kalau maklumat dia nombor lain, pakai nombor lain. Jawab berdasarkan soalan dan maklumat yang diberi. Apa dia nak? Apa dia bagi? Okay, so dalam situasi ni, cikgu salin ni lah 1 per log asas 3, 50 tu kita nak pakai nombor 2, 3, 5. Nak pakai nombor apa? Nak apa-apa kali berapa dapat 50? 2 darab 2. 2 kali 5, 10. Kalau 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 25 darab 2. Dapat 50 kan? Ya. Okey, seterusnya dah jadi macam ni, suruh dia balik rumah, duduk rumah masing-masing. Daripada duduk serumah, jadi ada 2 rumah. Log tu ada 2 lah maksud cikgu. Okey, kalau darab dia tambah log tu, okey, 3 kemudian 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tu nak tenang siap-siap pun boleh. Okey, kemudian kalau tendang dia jadi macam ni lah. 1 per log 3, 2 tambah 2 log 3, 5. So seterusnya kita tengoklah dekat maklumat kan. Dekat maklumat tu dia bagilah log 3, log 2 asas 3 tu adalah X tambah 2 tu adalah Y. So inilah jawapannya. Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. So nombor 4 dengan nombor 6 buat kat kelas sikit. Boleh tak? Okey. Boleh. Kau apa nak buat sekarang? Cikgu boleh buka kelas sikit, cikgu tengok siapa buat betul. Kan nanti.
Nanti. Okay. Okay, so yang ni semalam cikgu dah ajar. So untuk cikgu ajarlah sikit nombor 2 ni. Okay, nombor 2 ni dia penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah. Lagipun soalan dia pun dia suruh selesaikan setiap masalah berikut. Ya, okay. Matematik ni memang kerja dia selesaikan masalah aja. Okay, detektif detektif matematik. Okay, so kita tengoklah. Soalan ni, okay, besarkan. Okay, dia kata hubungan antara suhu air. Okay, dia pakai T. T kalau dalam bahasa Inggeris sebenarnya temperature lah. Sebab tu dia pakai T sebenarnya. Okay, dia banyak guna perkataan bahasa Inggeris. T untuk temperature, suhu. Okay, okay, suhu. Okay, isi padu V. V itu volume. Okay, V itu volume. Okay, maknanya T itu temperature, V volume dalam sebuah bekas diberi oleh, dia dah bagi dah ni. Dia bagi bukan saja-saja bagi. Kemudian suruh ungkapkan T dalam sebutan V. Soalan macam ni lah yang duk keluar dalam SPM tahun 2020. Hampa prepare, be prepare lah. Memang mengejutkan sangat untuk pelajar-pelajar SPM. Tapi Alhamdulillah lah, boleh lah kan. 16 orang gagal daripada 75 orang. Ada 3 orang A. Kalau ramai dapat A memang mantap lah. Selalunya A ni daripada kelas AKS, DLP lah. Kalau hampa tak boleh dapat A, aduh sedih betul lah kan. Sebab hampa orang harapan. Okay. So, usahakan daripada sekarang untuk dapat A. Okay. So, untuk situasi ni, kita tengok kita boleh buat apa. Okay, nak buat apa? Dia dah bagi. Guna apa yang dia bagi. So, apa dia bagi? Apa yang mana satu yang penting? Yang ni lah. Log asas 5 T. Tolak log 25 V sama dengan 1. Okay, lepas tu nak buat apa pula? Okay, kan cikgu selalu cakap kat awak, tengok asas. Asas tu sama tak? Asas tu tak sama. 1, 5, 1, 25. Kena tukar. Tapi nak tukar yang mana satu? Siapa tahu? Nak tukar 5 ke nak tukar yang 25 tu? Kena tukar yang besar. Yang nombor kecil tu tak usah tukar. Okay, salin je. Kena tukar yang asas 25 tu. Sebab dia besar. Okay, kalau nak tukar asas, cikgu dah bagi tahu dah. Kita kena pakai asas mana? Asas 5 tu lah. Tulis atas bawah asas 5 dulu. Okay, lepas tu orang besar duduk atas. Asas tu jatuh bawah. Orang kecil jatuh bawah. Okay, so sama dengan 1. So, sekarang ni, dalam situasi ni kita nak buat apa pula? Okay, sekarang ni awak kena tengok boleh buat apa. Siapa tahu boleh buat apa? Dari step ni dulu. 5/2. Ya, pandai. Siapa jawab tu? Siapa dia? Saya. Saya tu siapa? Saya. Bagus Syed. Hebatlah Syed. Bukan saja pandai masak, pandai admit sama. Boleh jadi calon suami ni. Calon suami Mizali ya Syed. Okey, pandai. Okey. So, yang ini salin lah kan? Okey, so sekarang ni yang ni pun salin. Okey, buat step by step pun tak apa. Okey, so 5/2 kan? 5/2 25 tu. Nak tenang siap-siap, tak banyaklah step. Cikgu tenang siap-siap no? Sebab dia kuasa kan? Okey, sama dengan 1. Okey, yang apa yang awak nampak dekat barisan yang ketiga ni? Boleh buat apa ni? Allah. Mana dia? Yang ketiga ni boleh buat apa ni? Apa benda? Ada sesuatu. Yang apa yang sesuatu tu? 55 tu. 1. Pandai. Siapa dia tu? Siapa jawab tu?
Siapa dia cakap tadi? Liana. Okey, bagus. Okey, sebab lima tu adalah satu. Okey, jadi 2 kali 1, 2 lah. So, dia akan jadi macam tu lah. Log 5 T tolak log 5 V per 2. 2 kali 1, 2 lah. Tak payahlah tulis 1 tu kan. So, sama dengan 1. So, kita nak habiskan pembawah tu, tak mau ada pembawah tu. Jadi, kita darablah mana yang tak ada bawah dia 2 tu, kita darab dengan 2 tu. So, dia bila darab, dia macam 2 kali, yang ini ni. Saya cikgu pakai warna lain. Okey, yang ini dia macam X lah. Jadi 2 darab X dapat 2 darab X, 2X kan. Tapi ni 2 darab log asas 5. T lah. Dia macam tu lah. Tolak log 5 V sama dengan 2. Okey, siapa boleh ikut setakat ni angkat tangan. Okey. Okey, good. Siapa tak boleh ikut tanya cikgu step ni pasal apa dia jadi macam tu. Okey. Okey, so seterusnya nak buat apa? Okey, nak boleh buat apa ni? Kat mana kita nak buat apa-apa tu? Siapa tahu? Kan cikgu kata kalau dia ada di depan, tendang dia ni atas. Apa tendanglah dia ni atas. Kalau dia duduk atas, tendang dia pergi depan. Okey, macam tu je. Tendang main macam tu lah kan. Jadi T kuasa 2 tolak log 5 V sama dengan 2. Okey. So sekarang ni nak buat apa lagi? Nak buat apa ialah larilah. Nak buat apa? Cikgu buat sebelah tepi tu sebab ruang tak cukup. Okey, cikgu buat kat sana. Okey, dah tendang dia ni atas, hampa kan tolak kan. Kalau tolak bahagi. Okey, kita dah buat. Kalau dia duduk rumah masing-masing, kita panggil dia main kumpul setempat pula dah. Kita buat. Kadang-kadang duduk sekali, kita suruh dia pergi balik duduk rumah masing-masing. Lepas tu, kalau dia dah banyak rumah, kita suruh kumpul satu tempat lah kan. Duduk serumah. 5 T kuasa 2 kalau bahagi per. Sekali tulis je perkataan log. Duduk serumah lah kan. Main berkumpul serumah lah tu maksud cikgu. So dah jadi macam tu, kita nak buat apa? Kita kena buat anti-log. Cikgu dah ajar semalam anti-log kan? Okey, anti-log. T kuasa 2 per V sama dengan, okey, 5 membesar, 2 tu mengecil. Asas membesar, 2 tu mengecil. Okey, ingat lagi tak anti-log semalam cikgu ajar? Ingat tak? Okey. So dalam situasi ni kita kena macam susun lah bagi dia nak soalan dia nak apa? Dia nak ungkapkan T dalam sebutan V. Okey. Jadi T dalam sebutan V lah. Kena ikut arahan dia. So nak jadi macam mana? Awak buatlah T kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Okay, kalau semua tu kita kuasa 2, dia akan jadi macam mana? Set. Okay, kita nak hapuskan jadi semua kita kuasa, kita buat ni. Okay, T kuasa 2 per V sama dengan dua-dua belah. So habislah kuasa 2 tu, jadi T per punca kuasa V sama dengan 5. So sebab T dalam sebutan V, dia akan 5 punca kuasa V. Okey, boleh ikut tak? Ada nak tanya tak?
Soalan penyelesaian, soalan ni macam ni, soalan kebat. Siapa boleh ikut? Angkat tangan. Okey, cikgu beri masa untuk awak salin. Okey, ada yang tak angkat tangan, tak faham ke macam mana? Kalau tak faham yang mana tak faham? Okey, cikgu tengok ada beberapa orang saja yang angkat tangan. Memanglah soalan ni soalan kebat, dia tough sikit lah. Okey, tapi kalau kita nak buat kesimpulan lah. Okey, cuba awak tengok balik ya. Proses berfikir dia macam mana. Okey, langkah pertama kita tengok asas. Cikgu saja buat conclusion dengan awak. Proses berfikir dia tu. Langkah pertama tengok asas. Okey, kalau asas sama tak ada masalah. Tapi masalah sekarang dia adalah asas tak sama. Kalau asas tak sama, tukar asas. Okey, jadi yang tu kita tukar asas sampai step nombor 3. Kemudian kita ada guna kalau macam case log A dia adalah 1. Guna. Kita nak buat macam mana, kita kena fikir dekat step nombor 3 tu apa benda kita boleh buat. Macam itulah. Lepas tu yang step yang keempat tu kita tak mahu ada pembawah dia ada pecahan. So macam kita darak. Macam darak lah kan. 2 tu darak dengan log 5T. Dia macam di log T asas 5 tu macam X. Dia adalah X saja. Okay, lepas tu kita boleh buat apa? Kita yang ada log tu kita tulis sekali je perkataan log. Kita himpun lah jadi yang ini. Okay. So dah jadi macam ni, kita buat anti-log. Okay, kita buat anti-log. Okay, bila kat sini ni kita buat anti-log ni yang cikgu awan ke ni. Anti-log semalam dah ajar anti-log. Kalau tak ingat, tengok balik formula. Okay, jadi ini macam N lah ni. Semalam cikgu ajar anti-log apa? N sama dengan A kuasa X. Dia akan jadi apa? Kalau ini indeks. Indeks. Kalau log dia akan jadi apa? Asas tu kecil, N tu kekal kat situ, X tu membesar. Ini. Daripada sini kita pergi ke sini, itu dipanggil anti-log. Okay, ni anti-log. Dia dalam bentuk indeks lah. Kalau dari sini pergi sini, dia dipanggil log. Tukar dalam bentuk log lah kan. Okay, lepas tu macam mana kita nak jadikan T tu dalam sebutan V. Kita nak hapuskan kuasa 2 tu, dua-dua belah kita punca kuasa 2 kan. Lepas tu kita selesai lah macam biasa. Pakai algebra. Okay, harap awak boleh ikut. Dah 32 minit dah. Sempat ke nak masuk janjang ke hari layak minggu depan masuk janjang? Okay, harap awak boleh ikut. Okay. So, yang ni nak buat tak ni? Rasa awak nak buat tak? Kalau nak buat soalan mana? Nak bincang? Nak suruh cikgu bincang soalan mana? 2. Soalan 2, okey. Okey, kita tengok soalan 2. Okey, dia suruh selesaikan. Okey, selesaikan. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan 2 ni? Okey. Soalan 2 macam mana kita nak selesaikan? Cikgu bagi awak berfikir saat dulu. Macam mana kita nak selesaikan?
Okey, mungkin ada yang dah cuba. Tak apa, teruskan. Okey, soalan ni dia dalam bentuk macam indeks kan. Okey, dia dalam bentuk macam indeks. Okey, kita boleh buat apa ni? So, daripada soalan ni, dia ada punca kuasa kan. Macam mana nak buat? Okey, memang soalan ni agak tough sikit Okey, awak boleh andaikan benda dalam ni ada sama dengan ni, tapi masalah yang ni dia adalah punca kuasa. Okay, so kalau dalam situasi macam ni, kita nak bagi dia macam sama, ada benda sama, nak bagi dia ada adik-beradik sama. Okay, so apa kita buat? Yang ini ni, kita kita kuasa yang ini nak bagi dia sama. Jadi macam mana nak buat ni? Okey, kita kuasa 2. Kenapa kita kuasa 2? Kenapa kita kuasa 2? Tak, cikgu fikir sat dulu. Susah juga soalan ni kan? Nak buat macam ni. Kalau kita kuasa 2 kan, dia habislah. Jadi Y ada di 5X. Tapi kalau kuasa 2 kan semua kena kuasa 2 nanti dululah yang ni. Nanti dululah cikgu bagi tahu, cikgu buat video hampa boleh. Yang ni cikgu buat video khas. Boleh. Okay, so kita tengok cuba lagi nak soalan mana lagi? Antara 4 ni ada lagi tak nak? Yang nombor 2 tu nanti cikgu buat video khas. Cikgu dapat idea dulu, dapat ilham macam mana nak buat. Tak dapat ilham. Okay, tapi cikgu rasa mungkin nombor 3 ni cikgu tunjuklah kalau sebab dia ada lawn. Okay, nombor 3 ni cikgu tunjuk sebab dia ada lawn. Bila dia lawn dia macam ni sikit lah kan, berbeza sikit dengan lock lah kan. Okay, lawn ni LN ni adalah kita panggil dia lawn. Ada dia kat kalkulator awak tu, sebelah perkataan log dekat kalkulator. Long ni dia adalah logaritma jati. Okay, so kalau soalan yang ini dia soalan kebat. Okay, dia dah tulis dah kat tepi tu soalan kebat. So apa kita nak buat? Kalau soalan macam ni, kita pembawah dia tu. Pembawah tu kita kena pembawah tu kita kena buat sesuatu lah. Okay, so
Pembawah tu kalau kita nak buat sesuatu, macam mana? Susah je soalan ni kan? Kalau pembawah dia kita nak buat sesuatu, okey. Sebab punca kuasa X kan? Siapa ada idea nak buat macam mana? Yang ni pun nanti cikgu buat video rampu khas lah ni. Cikgu pun dah pening ni. Pening juga lah tengok dia ni. Nantilah. Soalan dia tough juga tu, soalan keempat tu. Dia kena fikir lama sikit lagi habis berdatang pun. Okay, soalan dia tough juga ni. Sebab dia ada punca kuasa. Soalan ni ada punca kuasa, soalan ni pun ada punca kuasa. Dia memang agak tough. Lagipun dia tulis dah keempat sini. Tunggu cikgu dapat ilham, cikgu buat video rampuh. Okey, soalan nombor 4 tu memang sebenarnya hampa boleh buat, tak ada masalah. Tapi tak apalah, buat jugalah kan, kita ceritalah sikit kan. Okey, dia bagi log. Siapa nak cuba nanti boleh cuba dekat kelas kit. Cikgu tengoklah macam mana, boleh terima tak. Okey, so kita tengok ni. Nombor 4. Oh, cikgu kata nak masuk tajuk jancang lupa. Okay, so kita start daripada apa yang dia bagi. Okay, log y x tambah 9. 9 log x y sama dengan 6. So, dia bagi macam tu. So, kita tengok asas dia dulu. Asas dia tak sama. So, bila asas dia tak sama, kita tukar asas dulu. Okay, so cikgu pakai log asas y ya. Log y x tambah. Okay, 9 tu sebenarnya nombor kan. Unknown, kita tukar asas log y. Y duduk atas. Log y x sama dengan 6. So sekarang ni okay, kalau dia dalam situasi log ni, awak elok awak pakai, awak boleh katakan lah, katakan log y x ni adalah n. So kalau kita ganti dalam persamaan di atas tu, n tambah 9, 9 kali 1, 9 per dengan n sama dengan 6. Boleh ikut setakat ni? Okay. Sebab apa nanti kita akan pakai EQN ni? Okay, jadi n kuasa 2 tambah 9 sama dengan 6n. So, bila kita susun dapat n kuasa 2 tolak 6n tambah 9 sama dengan 0. Okay, so seterusnya awak kena buat EQN. Bila awak buat EQN, dapatnya bila tekan kalkulator, dapatnya kalau tekan kalkulator, dapatnya berapa? Apa hampa tekan kalkulator? Apa tekan nak kalkulator, dapat apa? 3. Ya, dapat 3. So, n sama dengan 3, maksudnya dia punya ni ada satu punca. Okay, satu punca ni tolak 3, ni n tolak 3. So, kalau kita ganti balik yang dalam katakan ni, dia akan dapat apa, log y x sama dengan 3.
Katakan. N tu kita ganti dah. Yang ni. Okay, so kita akan dapat bila kita buat anti-lock, X sama dengan Y membesar, 3 mengecil. Dia jadilah macam tu. Jadi dia dah dalam ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, ataupun awak nak tulis macam ni pun boleh. Y, dah tak muat pula. Y sama dengan apa ni? 3 punca kuasa X pun boleh. Okay. Kalau nak tinggal sampai sini boleh, sini pun boleh. Okay. Siapa boleh ikut? Boleh ikut tak? Boleh ikut, angkat tangan. Okay, Alhamdulillah. Okay, so soalan 2 dengan 3 nantilah cikgu fikirkan, cikgu buat video. Start Sat. Yang tu. Okay, so cikgu rasa kita try lah soalan yang ada dalam kelas kit ni. Sama dia. Ni So kita ada 15 minit, cikgu nak masuk janjang. Okey, janjang ni sebenarnya ada dah. Apa dia? Apa dia? Dia tanya dia kenapa tak marah pun. Okey, kita tengok janjang. Okey, janjang ni memang ada dalam kehidupan seharian kita. Siapa nak buat pinjaman ke, siapa nak beli rumah ke, dia ada pengiraan, tapi pengiraan dia kalau kita tak belajar janjang, dia dipanjang. Nak kira tak tahun. Jadi bila kita belajar janjang ni, senanglah pengiraan dia sikit. Okey. Cikgu bagi yang simple je, sebab tadi dah tough lah. Okey, awak tengok dia ada lah video ni, boleh buka, scan tengok video. Okey, kemudian tengok dia ada janjang aritmetik, dia ada janjang geometri. Tapi awal-awal ni cikgu akan ajar awak janjang aritmetik, JA. Okey, dia akan bagi satu siri nombor. Macam ni, 5, 9, 13. Okey, 5, 9, 13 ni awak boleh cari different, beza sepunya dia. D ni untuk different apa tadi punya dalam bahasa Inggeris, tapi beza sepunya dalam bahasa Melayu. Okey. So, yang ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Kenapa dia pakai cikgu tulis T? T itu untuk term dalam bahasa Inggeris. Di sebutan kedua tolak sebutan pertama, dapatlah beza sepunya 4. Okey, sebutan ketiga 13 tolak 9, iaitu sebutan kedua, dapatlah 4. Jadi kalau dia sama, ni 4, ni pun dapat 4. Maknanya ini adalah janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. Kalau awak dapat, awak tolak sebutan yang kedua, tolak sebutan pertama, dapat sama dengan sebutan ketiga, tolak sebutan kedua, sama 4. Kalau dapat nombor apa-apa yang sama, 4, dia adalah janjang aritmetik. Macam itulah. Kalau dia tak sama, dia bukan janjang aritmetik. Dia janjang geometri. Yang itu nanti awak belajar. Okey, kat sini dia ada bagi nota. Beza antara sebarang dua sebutan berturutan bagi satu janjang aritmetik ialah satu pemalar. Okey, satu pemalar. Okey, kita cuba sikit yang ni, soalan 1 ni. Okey, soalan 1 ni sangat mudah. Dapat berapa agak-agak awak? Dia punya D1 dia. Beza sepunya dia 6 tolak 2. Kita dapat? 4. Okey. Kita tengok pula. 12 tolak 6. Dapat apa? Dapat 6. Jadi janjang aritmetik tak? Tak. Kalau dia tak sama, dia bukan janjang aritmetik. Okey, try buat nombor 2.
Nombor 2, dapat apa? Dapat jenjang aritmetik tak? Dapat kan? Sama kan? Jadi kalau sama dia adalah jenjang aritmetik. Kalau yang ini D1 tak sama dengan D2, bukan jenjang aritmetik. Ini kalau sama D1 sama dengan D2, dia jenjang aritmetik. Okay? So, cikgu rasa sampai sini je lah kot. Nombor 3 tu, apa cikgu rasa macam otak cikgu letih dah. Kalau awak nak cuba, nanti cikgu bubuh dalam kelas kit. Tapi cikgu rasa latihan dalam kelas kit tu pun banyak lah kan. Cikgu tengok ada beberapa orang buat dah. Nanti cikgu semak. Setakat ni belum sempat lagi lah. So cikgu rasa sampai di sini saja. Tadi mana yang soalan yang cikgu dah rasa macam sangkut tadi? 2 soalan tadi cikgu buat video khas awak hantar. Okay, so cikgu rasa sampai di sini. Tahniah kerana awak hadir kelas hari ini. Teruskan menjawab di kelas kit dan juga di buku teks. Dan minta maaf lah mana-mana kekurangan cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Jangan lupa kehadiran dah. Sama. Cikgu. Okay, Terima kasih sama. cikgu. Okay, sama.